Bukit Aman sahkan video tular rakyat Indonesia dipukul tiada kaitan dengan bola sepak. Juga penunggang motosikal maut dihentam kereta curi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita TV9 jam 1 tengah hari edisi Ahad 24 November 2019 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, kita terus ke paparan utama. Seorang penunggang motosikal maut selepas dirempuh sebuah kereta di Lebuh Raya Kesas malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 10 malam itu, kenderaan yang dipandu lelaki terbabit terbabas sebelum melanggar tiang menghalang jalan dan melanggar mangsa. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kelang Selatan, DSP Madun Dolah berkata, mangsa Muhammad Syahid Abdul Halim, 32 tahun, yang berasal dari Alustar Kedah, dipercayai menunggang motosikal dari Shah Alam menuju ke Pulau Indah. Sebaik di lokasi, sebuah perawatan wira dari arah sama terbabas lalu merempuh dari belakang. Mangsa yang mengalami cedera parah di kepala dan badan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Bagaimanapun, pemandu kereta perawatan wira melarikan diri selepas kejadian. Hasil semakan rekod mendapati kereta yang dipandu suspek adalah kenderaan curi. Polis meminta orang ramai yang menyaksikan kejadian tampil di Balai Trafik Kelang Selatan untuk membantu siasatan. Rakaman video tular memaparkan insiden seorang lelaki warga Indonesia yang dibelasah sekumpulan individu baru-baru ini tiada kaitan dengan perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia Qatar 2022 antara skuad Harimau Melaya dan Garuda. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad, insiden dipercayai berlaku berhubung kes samun yang dilaporkan berlaku di Bukit Bintang pada awal pagi Rabu lalu. Difahamkan pihaknya menerima satu laporan yang dibuat seorang lelaki warga Indonesia dikenali sebagai Fuan Haji pada 8 malam Rabu lalu. Mangsa melaporkan bahawa diri pukul sekumpulan individu dipercayai rakyat tempatan sekitar jam 2 pagi hari yang sama. Dan hasil siasatan dijalankan mendapati insiden itu tiada kaitan dengan perlawanan bola sepak antara Malaysia dengan Indonesia yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kes diklasifikasikan sebagai kes samun mengikut Seksyen 392 Palang 397 Kanun Keseksaan. Setakat ini, siasatan mendapati mangsa kehilangan pasport dan sejumlah wang dalam insiden berkenaan. Bagaimanapun, beliau berkata motif kejadian tidak dapat dipastikan berikutan pegawai penyiasat tidak dapat merekodkan keterangan mangsa. Ekoran beliau menghilangkan diri selepas dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan sebaik selesai membuat laporan di pondok polis. Usaha mengesan lelaki itu di kawasan penginapannya juga menemui jalan buntu. Identiti pasangan warga emas yang maut dalam kebakaran di sebuah apartmen di Taman Meru Impiana di Ipoh dikenal pasti sebagai Kamal Mustafa dan Kamariah Talib. Dalam kejadian jam 3.30 pagi tadi itu, Kamal yang juga warga Mesir dan isterinya warga tempatan ditemui masing-masing dalam keadaan rentung di ruang tamu serta hadapan bilik air rumah berkenaan. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz ketika ditemui di lokasi kejadian berkata, rakaman kamera litar tertutup mendapati lelaki tersebut ada keluar dari apartmennya dengan menaiki kereta jenis Proton Suprema. Katanya penelitian CCTV juga mendapati lelaki itu kemudiannya masuk semula ke dalam apartmen dengan berjalan dan membawa 2 tong dipercayai berisi bahan bakar. Menurutnya, rumah mangsa adalah 2 unit yang dijadikan seunit dan siasatan di dalam rumah menemui 2 tong gas di ruang tamu yang sepatutnya berada di dapur. Tambahnya, kereta mangsa pula ditemui dalam keadaan hangus terbakar kira-kira 500 meter dari apartmen berkenaan dan polis masih menyiasat punca serta motif kejadian. Beliau berkata siasatan akan dijalankan dari setiap aspek dan klasifikasi kes akan dibuat selepas selesai bedah siasat yang dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainon di Ipoh. Menurutnya, ahli keluarga mangsa sudah dimaklumkan mengenai kejadian itu. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati rumah di tingkat bawah apartmen itu hangus termasuk pintu pagar gelongsor serta cermin tingkapnya pecah manakala pagar besinya patah. Kita dapat beberapa kronologi tentang aktiviti dan kita juga ada bukti-bukti CCTV. Bagaimanapun kita menunggu laporan daripada postmortem tentang sebab-sebab kematian
Sebab kalau ikut dari segi kedudukan mayat tu memang boleh katakan 100% terbakar lah. Sementara itu, Ketua Zon 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Muhammad Khairul Jamil berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.40 pagi. Katanya, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Meru yang diarahkan ke lokasi kejadian berjaya mengawal kebakaran sebelum menemui mayat kedua-dua mangsa dalam keadaan rentung. Kedua-dua mangsa berusia sekitar 70-an, manakala kedua-dua unit apartmen yang dijadikan seunit itu terbakar 60%. Di Kelang Selangor pula, seorang wanita warga emas ditemui maut selepas kediamannya di Jalan Haji Abdul Majid, Kampung Sungai Pinang, Kelang terbakar awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi itu, kebakaran membabitkan 2 rumah teres di kawasan berkenaan. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Hafizah Muhammad Nur berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.13 pagi. Menurutnya, 37 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Pinang, Kota Raja, Kapar dan Pelabuhan Kelang dikejarkan ke lokasi kejadian. Mangsa wanita warga emas berusia 70-an itu ditemui melecur 90%. Mangsa ditemukan pada 4.49 pagi dan disahkan meninggal dunia. Satu-satunya badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia disahkan mati di Santuari Badak Borneo, Hutan Simpan Hidupan Liar Tabin, Lahad Datu, Sabah. Kematian mamalia betina berusia 25 tahun itu yang dipanggil Iman itu dimaklumkan oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah melalui satu kenyataan media. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Christina Liu yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri berkata kematian Iman adalah secara alami dan dikategorikan sebagai mati mengejut. Jelas Datuk Christina, kematian Iman berlaku lebih awal daripada yang dijangkakan. Difahamkan keadaan Iman bertambah tenat akibat tekanan yang semakin bertambah pada tumor di pundi kencingnya. Sekaligus menyukarkan proses pengambilan telur untuk membiakkan secara in vitro IVF pada mamalia berkenaan. Bertemu kembali. Kerajaan Negeri Melaka berjaya menarik pelaburan lebih 100 juta ringgit dalam sektor pembuatan pada misi pelaburan di benua Eropah baru-baru ini. Pembukaan kilang oleh syarikat pengeluaran sensor terbesar ke-8 dunia itu dijangka mewujudkan 400 peluang pekerjaan baru kepada penduduk negeri berkenaan. Misi pelaburan ke Stuttgart, Jerman dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA ini diketuai oleh Exco Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin. Sebuah syarikat dari Jerman bakal melabur 100 juta ringgit bagi membina sebuah kilang pembuatan sensor dan akan beroperasi pada tahun 2022. Pelaburan akan dibuat melalui 2 fasa dengan setiap fasa melibatkan pelaburan sebanyak 50 juta ringgit. Yang mana syarikat ini merupakan pengeluar optical sensor yang ke-8 terbesar di dunia, dan juga pada ketika ini dia ada kilang di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Brazil, Germany dan juga China. Dan nilai pelaburannya adalah mencecah 100 juta ringgit. Melaka setakat ini telah menerima sejumlah 327.29 juta ringgit nilai pelaburan dari Januari hingga Jun tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 99.61 juta ringgit adalah pelaburan baharu, manakala baki 227.68 ringgit merupakan pelaburan pembesaran operasi oleh pelabur sedia ada. Maldives, Hawaii, Bali atau lokasi pantai dan pulau ternama luar negara. Mengapa perlu berbelanja lebih jika negara sendiri masih banyak yang belum diteroka? Taman Tun Mustafa, taman negara terbesar di Malaysia, antara destinasi yang dimaksudkan. Menerusinya, usaha taman-taman Sabah bersama pihak swasta dan komuniti diperluas bagi memacu industri pelancongan negeri itu.
Mengambil masa hampir 3 jam menaiki kapal Sea Buding, pejabat bergerak Taman Tun Mustafa menuju Pasir Timbul, Pitas ini antara contoh usaha Taman-Taman Sabah membuka mata rakyat Malaysia bahawa lokasi ini juga persis Maldives dan Bali. Di bawah Pelan Pengurusan Terintegratif Taman Tun Mustafa 2017-2026, kerjasama dijalin dengan pihak swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan komuniti. Ia inisiatif bagi melindungi kepelbagaian biologi marin meliputi perairan Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Tapi di Taman Tun Mustafa ini yang meliputi keluasan hampir 900,000 hektar turut membabitkan komuniti tempatan dan juga dibuka kepada orang luar. Tujuannya supaya teknokrat rakus kenal macam mana wajah air laut yang jernih. Tanah rizab terbesar pertama di Malaysia yang mengekalkan penduduk di dalamnya ini diwartakan pada 19 Mei 2016. Di Pasir Timbul ini misalnya baharu ditemui 5 tahun lalu dan dijangkakan akan ada lagi penemuan-penemuan lain yang mampu dijadikan destinasi pelancongan sekaligus memberi manfaat kepada komuniti setempat. Laporan Safwan Sawi. Kerajaan Negeri Melaka melalui Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ bekerjasama dengan MARDI dan Jabatan Pertanian Negeri bagi menghasilkan hibrid dan spesies bunga yang boleh dijadikan tarikan dan promosi pelancongan negeri itu. Pemilihan Taman Seribu Bunga di kawasan MPHTJ bertujuan memberi nilai tambah khususnya dari aspek kehadiran pengunjung dan penyelidikan bunga. Taman Seribu Bunga berkeluasan 3.5 hektar menempatkan lebih 1,000 jenis spesies bunga antaranya orkid, Heliconia rostrata, anthurium dan bougainvillea. Pelbagai penyelidikan dilakukan bagi menambah koleksi bunga ke arah menjadikan taman ini antara tarikan utama dunia. Sebenarnya kita sudah menjalin kerjasama sebelum ini dengan pihak MARDI dan juga Jabatan Pertanian dalam menghasilkan terutama klon-klon baru dan juga klon orkid hybrid. Tetapi mungkin permintaan kita selepas ini supaya klon ini dia menjadi lebih tahan dan juga kekerapan berbunga itu haruslah digandakan supaya sebarang tanaman yang kita ada di sini kita dapat tingkatkan lagi dari masa ke semasa. Menurut Muhammad Rafi, Melaka Floral Festival yang diadakan di taman ini selama 3 hari berakhir hari ini juga bagi mempromosikan MPHTJ sebagai perbandaran dalam taman dan perbandaran berbunga. Taman Seribu Bunga juga mencatat sejarah tersendiri apabila kerajaan negeri bersetuju menamakan salah satu hibrid orkid terbaharunya sebagai Dendrobium zurina bersempena dengan nama isteri yang di-Pertua Negeri, Tuh Puan Zurina Kasim. Orkid Dendrobium zurina telah didaftarkan dengan penguatkuasa pendaftaran antarabangsa hibrid United Kingdom dan akan dipromosikan juga oleh semua pihak berkuasa tempatan lain di Melaka, agensi kerajaan dan anak syarikat kerajaan negeri. Muhammad Rafi ditemui selepas perasmian Melaka Floral Festival oleh Ketua Menteri Adli Zahari. Hadir bersama yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob. Kenakan udang masak lemak sememangnya tiada tandingan. Ditambah pula dengan kemanisan batang lambuk membangkitkan lagi aroma masakan kampung ini. Wartawan Juliana Ismail berpeluang melihat cara penyediaan udang masak lemak batang lambuk resepi dari negeri Pantai Timur dalam segmen Sedap hari ini. Hari ini kita ada satu hidangan yang istimewa daripada negeri Cik Siti Wang Kembang. Gulai udang masak lemak dengan batang lambuk. Bahan yang paling penting semestinya kita kena ada batang lambuk ini. This is keladi tetapi dia dipanggil batang lambuk. Memang sangat-sangat popular kalau dekat Kelantan. Batang lambuk ni dia ada kulit dia. So kita kena koyak ataupun kopek dia punya kulit dulu. Kita akan potong halus-halus kecil-kecil sikit. Kenapa batang ni dipotong orang panggil apa? Menyerong. Getah dia tu dapat keluar dengan lebih senang. Cara untuk kita nak buang getah di batang lambuk ni gunakan garam, amas secara kuat bagi keluar segala getah-getah di dalam batang lambuk ni. Macam mana kita nak tahu getah-getah dia dah keluar Bila dia dah keluar air macam ni. So lepas ni kita boleh basuh dan siram.
Kita ada apa? Bahan-bahan lain lah seperti kita ada cili kering, lengkuas dan juga halia dan juga kunyit. Kita akan masukkan sedikit minyak. Lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan yang telah di blender tadi. Okey, nampaknya kita dah pecah minyak. Kita boleh masukkan santan. Masukkan udang Ya, masukkan udang. Okey, kalau nampak pekat sangat, kita boleh tambah sikit air. Kita bagi dia cair sikit sebab kalau pekat sangat pun dia rasa tak best juga. Batang lambuk kita jangan lupa yang paling penting ni. Ini adalah menu yang paling penting, bahan yang paling penting. Kalau tak ada ni kita tak nak panggil gulai lemak udang batang lambuk. Cili besar yang merah ni untuk mencantikkan lagi gulai udang kita. Kombinasi udang dengan batang lambuk tu dia berikan satu rasa yang manis sebenarnya. Ya, betul. Manisnya udang dengan batang lambuk tu sendiri. Dan batang lambuk dia ni pun rasa memang crunchy. Sangat-sangat crunchy. Bunyi tu kruk-kruk batang lambuk tu. Sedap. TV9. Makan. Perkembangan antarabangsa. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun maut akibat dicekik oleh seorang lelaki di kediaman mangsa di Nemo Rambe, Indonesia. Suspek yang dipercayai kekasih kepada ibu mangsa bertindak sedemikian kerana cemburu. Sebelum kejadian, suspek Ali Sabah Nazara diminta untuk menjaga kanak-kanak itu sewaktu ibu mangsa keluar bekerja. Ibu mangsa, Dorlida, yang menemukan anaknya dalam keadaan tidak sedarkan diri telah membawanya ke hospital sebelum disahkan meninggal dunia. Hasil soal siasat, suspek mengaku membunuh kanak-kanak itu dengan cara menekuk mulut dan mencekiknya sehingga mati. Pilihan Raya Majlis Daerah Hong Kong dimulakan dengan tenang hari ini melibatkan 4.13 juta pengundi berdaftar. Buat kali pertama, polis anti rasuah ditempatkan di pusat mengundi bagi mengawal proses pemilihan ketika bandar ini bergelut dengan kekacauan politik sejak 6 bulan lalu. Gerakan Pro-Demokrasi Hong Kong berharap mesej dapat disampaikan kepada kerajaan disokong Beijing melalui keputusan di kertas undi. If they urge to stop police brutality, call on free election, it's time for them to vote. Every vote counts. Vote when we still have election. Thank you. Pihak berkuasa sebelum ini telah memberi amaran untuk menunda proses demokrasi ini sekiranya terjadi kekecohan. Beberapa siri bantahan ganas tercetus menjelang pilihan raya yang diadakan untuk memilih 452 ahli majlis berangkumi 18 daerah di seluruh Hong Kong. Terdapat 400,000 pengundi baru, satu isyarat positif kepada gerakan pro-demokrasi Hong Kong. Sementara itu, Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam turut menjalankan tanggungjawabnya sebagai pengundi hari ini. I appeal to all registered voters in Hong Kong to come out to cast your vote, to select your preferred candidate to represent your interests in the next term of the district councils, which will start on the 1st of January 2020. I hereby pledge that the Hong Kong SAR government will continue to fully support the work of the district councils, provide more resources and listen more attentively to the views and opinions expressed by the district council members on behalf of the local population. Pilihan raya daerah kekal paling bebas diadakan di Hong Kong. Sebagai perbandingan, anggota perundangan bandar dipilih oleh campuran undi popular dan kumpulan industri dipenuhi pengikut setia Beijing, manakala Ketua Eksekutif Hong Kong dipilih oleh jawatankuasa pro-kerajaan sama. Mengikut sistem pilihan raya Hong Kong, 117 ahli majlis akan turut mengambil bahagian bersama 1,200 anggota jawatankuasa bagi menentukan pemilihan Ketua Eksekutif. Suruhanjaya Komunikasi dan Media Iraq CMC bertindak menutup 9 saluran televisyen sementara 5 lagi saluran televisyen diberikan amaran. Ia berikutan penyiaran kandungan yang didakwa berbaur hasutan terhadap keganasan berhubung demonstrasi oleh penunjuk perasaan. Tindakan itu sekaligus telah melanggar artikel peraturan pelesenan media yang ditetapkan. Perdana Menteri Iraq Adel Abdul Mahdi berkata pihaknya percaya beberapa media cuba untuk mengekalkan bantahan yang berlaku dengan menghasut penunjuk perasaan untuk menentang kerajaan.
Terdahulu pihak CMC menggesa supaya syarikat internet dan telefon bimbit memutuskan hubungan dengan pelanggan ketika bantahan anti kerajaan memuncak sehingga mengorbankan lebih 350 penunjuk perasaan. Perkembangan sukan. Seramai 93 atlet dan pegawai berlepas ke Filipina semalam menjelang Tamasya Sukan C ke-30 yang akan membuka tirainya 5 hari lagi. Turut sama 20 pemain bola sepak negara yang akan memulakan kempen esok menentang Myanmar. Pengendali skuad bawah 22 tahun negara, Dato' Ong Kim Swee, akui sudah bersiap sedia menjelang saingan peringkat kumpulan. Dalam masa sama, Kim Swee turut melontar keyakinan pasukannya mampu meraih sesuatu meskipun berdepan pelbagai kemelut. Jurulatih berusia 48 tahun itu optimis anak buahnya mampu meraih pingat emas di Tamasya Sukan C. Walaupun Kim Swee akui ketiadaan Wan Kuzain sedikit dirasai apabila pemain kelab Sporting Kansas City itu sudah mula menunjukkan keserasian bersama pasukan. Kalau lihat daripada senarai pemain, hanya 4 ataupun 5 pemain yang pertama kali bersama saya, di mana pemain-pemain lain pernah berada dalam skuad yang dahulu di peringkat AFC, dan 3 pemain daripada bawah 18 yang baru habis kelaikan Piala AFC. Jadi ini kekuatan pasukan kita, terutamanya telah bersama agak lama. Skuad negara akan membuka tirai perlawanan peringkat kumpulan A esok menentang Myanmar, diikuti Filipina pada 29 November, Timor Leste 2 Disember sebelum bertemu Kemboja 2 hari kemudian. Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif kali ke-9 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memutuskan untuk menganjurkan Liga Peringkat Negeri untuk kejohanan bawah 21 dan 19 tahun bermula tahun hadapan yang akan dikelolakan Jawatankuasa Pertandingan Tempatan FAM. Untuk tujuan berkenaan, pada Januari 2020 akan diadakan satu bengkel penyelarasan bagi semua persatuan negeri mengenai perkara ini. Liga ini dibentuk sebagai program pembangunan yang akan memberi lebih banyak pilihan kepada persatuan negeri memilih pemain untuk diserap dalam kejohanan Piala Belia dan Piala Presiden. Kalau dulu kita nampak satu aja pasukan bawah 19 dan bawah 21 negeri, jadi akan datang banyak lagi, ramai lagi. Peluang terbuka luas kepada semua anak-anak yang umur 19 dan 21 tahun ni untuk bermain dalam liga dia, dan liga ini akan menjadi support kepada Presiden Cup dan Piala Belia tim tu. Mereka akan lebih banyak pemain-pemain yang boleh dipilih. Bukan itu sahaja, FAM merancang untuk mengembangkan lagi liga ini di peringkat bawah 17 tahun pada tahun 2022 dan bawah 15 tahun pada tahun 2024. Baiklah saudara, paparan sukan itu tadi mengakhiri berita TV9 1 tengah hari ini. Lagi perkembangan berita tempatan dan luar negara semuanya jam 8 malam. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noah. Assalamualaikum dan salam hormat.